Jadi kita tengok maksud dia. An Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Maksud radhiyallahu anhu ialah Allah meredainya. Okey, semoga Allah meredainya. Sama itu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda. Ini yang pertama. Maksudnya ini kelebihan pertama. Man salaka tariqa, siapa yang menempuh, berjalan, mencari satu jalan. Apa dia? Yatlubu fihi ilma, yang mana jalan itu boleh dijadikan sebagai menuntut ilmu. Macam sekarang ni lah. Kan? Awak buka handphone, klik dengan pautan ustaz, kamu dengar, itu adalah salah satu daripada jalan menuntut ilmu. Okey. Apa kelebihannya? Pertama ialah salakallahu bihi tariqan minal jannah. Allah akan permudahkan ke syurga. Itu maksud dia. Itu yang pertama. Kenapa? Sebab bila kita berilmu, kita faham tentang sesuatu perkara, yang baik kita buat, yang buruk kita tinggal, maka itu yang dikatakan mudah untuk kita masuk ke dalam syurga. Berbanding dengan orang yang jahil. Orang jahil kan semua tak tahu kan. Kalau dia pura-pura tahu pun jalan dia salah. Sebab itu Rasulullah kata, siapa yang menuntut ilmu, itulah salah satu jalan mudah masuk syurga. Maknanya masih perlu berusaha. Tapi itulah jalan yang mudah. Jadi jalan mudah masuk syurga ialah kena berilmu. Itu maksud dia. Okay, jelas? Boleh? Boleh. Okay, yang kedua. Yang kedua, para malaikat. Para malaikat la tada'u ajnihataha. Kalau ikut di sini disebut sebagai mengembangkan sayapnya. Ada nampak tak? Tak nampak kan? Tapi yang dimaksudkan di sini ialah para malaikat merahmati, mendoakan kesejahteraan orang yang menuntut ilmu. Maknanya sekarang ni, walaupun kita tak nampak, malaikat berbondong-bondong, dia mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kerahmatan, jauh daripada bencana dan sebagainya. Kita tak nampak. Okey. Kenapa? Redha li talibil ilmi. Redha ni apa makna redha? Suka, kan? Malaikat suka, maknanya kenapa suka? Allah juga suka bagi penuntut ilmu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, mudah masuk syurga. Yang kedua, malaikat merahmati. Yang ketiga, yang ketiga ni. Yang ketiga. Wa innal alima. Alima ni kita lah. Orang yang berilmu, menuntut ilmu, ulama semua samalah, kita lah. La yastaghfir lahu, dipohon keampunan. Bukan kita mohon keampunan. Bukan kita doa, ya Allah, ya Tuhanku. Tidak, ya. Maknanya orang yang berilmu ni la yastaghfir lahu, dipohonkan keampunan baginya. Siapa yang pohon keampunan? Man fis samawati wal ard, mereka yang di langit, mungkin malaikat. Mereka yang di bumi. Bumi ni siapa? Batu, bangunan. Jadi kalau sekarang ni maknanya segala benda-benda makhluk Allah sama-sama memohon keampunan bagi kita. Wal hitan, hitan ikan paus. Al-hitan ikan paus. Okey, sehingga ikan paus fi jawfil ma, di lautan dalam. Maknanya nak cerita di langit, di bumi, di lautan yang paling dalam. Dia tak kata ikan. Tapi al-hitan, hitan ikan paus. Ikan paus dia tak duduk di darat, di tepi gigi-gigi laut kan. Ikan paus duduk di laut dalam kan. Maknanya sehingga di laut dalam itu sama-sama mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Doa apa? Supaya kita diampunkan. La yastaghfiruhu. Supaya kita diampunkan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ni kelebihan yang keempat yang dalam hadis ni. Fadla, kelebihan. Kelebihan orang yang berilmu berbanding orang yang tidak berilmu. Al-abidin ni hamba lain. Wa innal fadlal alima, kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang lain yang tidak berilmu lah. Dibandingkan seperti bulan Lailatul Badr. Okey, Lailatul Badr maknanya 15 hari bulan. Qamariyah. Qamariyah maknanya 15 bulan Islam lah. Kan
dia punya kan bulat kan. Okey, dia punya tu kan bulat, dia punya bulan berbanding dengan bintang-bintang lain. Okey, kalau malam hari antara bulan dengan bintang mana yang lebih bercahaya? Tentulah bulan. Itu yang bandingannya. Bulan tu orang yang berilmu, dia berbintang ialah selain daripada orang yang berilmu. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang berilmu ni ialah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi. Kenapa pewaris Nabi? Sebab para Nabi ni dia tidak meninggalkan harta. Para Nabi itu tidak meninggalkan harta. Ada Nabi SAW tinggal harta? Tak ada. Nabi-Nabi lain pun tak tinggalkan harta. Disebut sini, wa ilal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dinar ke, dirham ke, ringgit ke, dolar ke, dia tak ada. Tapi yang ada ialah warasul ilma. Itu para ulama pewaris Nabi sebab Nabi itu meninggalkan ilmu, dakwah. Dakwah mereka itu adalah ilmu kepada madu'u dia. Sebab itu mereka dikatakan sebagai pewaris Nabi. Ada satu ungkapan di sini. Okey, awak boleh nampak nanti. Ni ungkapan. Faman akhazahu akhaza bi ghazin wafilin. Apa maksud dia? Okey, maksudnya di sini siapa yang faman akhazahu, siapa yang mengambil ilmu, dia menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, dia menuntut ilmu bersungguh-sungguh, maka dia sebenarnya mendapat bi ghazin wafirin, mendapat habuan yang sangat besar. Boleh. Maknanya ada 5. Okey, cuba sebutkan yang pertama apa dia? Secara ringkas. Siapa nak sebut? Cepat. Pertama, Allah mudahkan ke syurga. Yang kedua, para malaikat merahmati. Yang ketiga, orang yang mohonkan keampunan. Yang keempat, bandingan orang yang berilmu berbanding orang yang tidak berilmu, bulan dengan bintang. Dan yang kelima ialah bintang. Para ulama adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Itu saja intisari. Kamu boleh ikut dalam buku, tapi dalam buku ni dia secara umum. Secara umum. Contoh, ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah dan Rasul adalah berdasarkan kefahaman ilmu yang dituntut. Yang ini umum kan? Jadi kalau kamu nak ikut dalam buku ini, boleh. Tapi kamu kena hafaz lah. Larat ke kamu hafal? Tak larat kan? Tapi kalau kamu nak ikut dalam ni pun boleh. Ni ikut dalam ni satu-satu ni pun boleh. Contoh Rasulullah menjelaskan, antara intisari hadis di atas ialah Rasulullah menjelaskan bahawa sesiapa yang menuntut ilmu maka Allah Ta'ala akan permudahkan dia masuk surga, ke surga. Boleh? Biasanya dia nak satu. Dia nak satu tapi kat sini ada 5. Awak pilihlah salah satu. Okey, yang takrif ni awak kena ingat takrif ni ilmu fardhu ain apa dia? Wajib dipelajari. Ada contoh sekali kan? Seperti ilmu akidah. Okey. Ilmu fardhu kifayah memenuhi keperluan diri seperti perubatan, perniagaan, teknologi, ICT. Yang ni awak kena ingatlah. Okey. Perbezaan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, ini mudah. Hati-hatilah. Dia mudah, maknanya perbezaan. Bila perbezaan, kena buat macam ni sentiasa mendapat petunjuk. Ini hidup mereka dalam kegelapan. Boleh nampak jelas tak? Boleh. Okey, nampak. Okay. Yang tak boleh, memiliki akhlak mahmudah. Memiliki akhlak mazmumah, boleh. Yang tak boleh, memiliki akhlak mahmudah. Yang kat sini ni, memiliki akhlak tidak mahmudah. Itu tak boleh. Tak boleh terima. Okay. Perbezaan antara ilmu, ini respon terbuka. Awak boleh tengok sendiri. Kepentingan ilmu Dan yang terakhir ialah usaha dan tindakan bertepatan berdasarkan tuntutan dia. Maknanya, dia ada individu, dia ada masyarakat, dia ada negara. Jadi kalau dia tanya masyarakat, awak kena ambil masyarakat saja. Individu tak boleh. Dan yang terakhir ialah pengajaran. Pengajaran mesti dalam bentuk apa? Apa ni? Aplikasi. Ya, aplikasi. Contohnya aplikasi dah ni. Contoh ni. Individu mesti dituntut mencari ilmu. Okey, ni aplikasi. Murid perlulah
Okay, setiap murid wajiblah. Macam tu hendaklah. Macam tu itu aplikasi. Kalau tak boleh. Gitu, alhamdulillah. Jadi sila baca, sila jawab soalan Ustaz bagi, insya-Allah